Assalamualaikum. My name is Nur Aisyah. I'm student part 6 of Diploma in Pharmacy. Okey, hari ini saya nak bercerita, nak sharing dengan korang tentang pengalaman saya praktikal di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Okey, Hospital Sultanah Nur Zahirah adalah hospital yang sangat besar. So, farmasi kat sana sangat banyak lah. So, saya akan bercerita tentang inpatient iaitu di farmasi bekalan ward. Farmasi bekalan ward ni pula ada banyak tugas. Yang pertama, flow stock, ubat sambung, ubat pulang dan methadone. So, hari ini saya akan share dua point lah, iaitu ubat sambung dan ubat pulang. Okey, untuk ubat sambung ni, doktor akan indent ubat melalui HIS, iaitu Hospital Information System. So, bila ubat tu diindent, PF iaitu pegawai farmasi akan confirm dan check either strength dan dos tu betul ke tak. Bila dah betul, diorang akan pre-label lah. Pre-label untuk PPF isi ubat tu. Tapi ada sesetengah ubat dia tak akan pre-label sebab kita akan gunakan label yang sebelum tu sahaja. Sebab maksudnya macam ni, ubat tu diindent oleh doktor mungkin dalam tempoh 10 hari, 7 hari macam tu. So kita orang akan supply ubat untuk 3 hari sahaja. 3 hari, contohlah 3 hari sahaja. So akan ada balance 4 hari lagi. So kita orang akan guna label yang sama untuk sambung ubat yang sama. Faham tak? So tak payah print label barulah, melainkan doktor tukar ubat ataupun indent ubat baru. So baru print label baru. Tapi seandainya ada kesalahan strength dan dos pada indent tersebut, PF akan contact balik lah, call doktor untuk double confirm mengenai ubat tu. Bila dah okey, PPF, penolong pegawai farmasi akan isi ubat dan sign. Sebab apa? Pentingnya sign ni, if ada berlaku apa-apa kesalahan dalam isi ubat tu, PF tahulah nak rujuk pada siapa kan yang isi tu. Macam tu. Bila dah isi, kita orang akan bawa ubat-ubat tu bawa ke kaunter PF untuk double confirm. Sekiranya tak ada masalah, PF sign dan dia orang akan letakkan ubat-ubat tu dalam basket mengikut ward. Maksudnya bila nurse datang untuk pick up ubat, senanglah dia orang ambil ubat tu mengikut ward masing-masing macam tu. Tapi untuk ubat peti kita orang tak akan prepare selagi mana nurse tak datang. Maksudnya once nurse datang bawa ice box, barulah kita orang prepare sebab ubat ni sangatlah sensitif. Ubat ni perlu diletakkan dalam suhu peti 24 hours. Ubat sambung ni kita orang supply mengikut UOU dan UOD, iaitu unit of use and unit of dose. Hai, so kita beralih kepada second task. Tugas yang kedua untuk FBW iaitu ubat pulang. Ubat pulang ni akan diterima oleh pihak farmasi setiap hari kecuali weekend dan hari Selasa. Kalau hari Selasa nurse bawa juga ubat tu, so dia orang kena bawa naik balik lah. Sebab farmasi memang tak, farmasi kami lah tak akan terima ubat pulang hari Selasa. Ubat pulang ni adalah ubat yang kita orang dah supply untuk pihak ward dan pihak ward pulangkan balik ubat-ubat tu kepada kami farmasi. Kebiasaannya ubat-ubat ni dipulangkan atas sebab-sebab tertentu lah. Yang pertama, patient discharge, patient meninggal ataupun doktor tukar ubat. So ubat tu tak digunakan dah macam tu. Tapi ubat-ubat tu akan disaring balik, akan ditapis balik lah sama ada boleh diterima balik ataupun tidak. Sekiranya ubat tu expiry date dia dah sampai atau berdekat, kita orang tak akan terima, tak akan ambil balik lah. So akan buang je. And ubat peti, kalau ubat peti pun sama sebab risau ubat peti tu tak disimpan dalam suhu peti yang sebetulnya. Sebab ubat peti ni kan 24 hours kena duduk dalam peti, macam tu. So tak akan terima lah, kita takut ada reaction pada ubat tu. So ada masalah nanti kan kalau terima juga. Bila dah terima ubat tu, dah asingkan mengikut UOU, UOD dan injection and so on. Sorry, tempat asal dia orang, asal ubat tu. Okey. Macam tu. Tapi ubat pulang ni kebiasaannya kita orang akan buat pada waktu petang sebab waktu petang ni dah tak ada banyak kerja. Biasanya pagi busy dengan flow stock, dengan ubat sambung, ubat yang urgent lah doktor nak kan. So ubat pulang ni boleh je buat pada masa lapang. So buat ramai-ramai cepat je siap. Banyak juga ubat-ubat yang kita orang boleh gunakan balik. Sebab kalau buang memang membazir lah. Macam tu. So kena ambil juga kondisi ubat tu, sama ada satu expiry date dia, yang kedua physical ubat tu sendiri. Kalau bertukar warna ataupun and so on lah, kalau kita nampak tak okey, kena buang. Macam tu. Itu sajalah, bye bye. My name is Azwani Nabilah binti Zahari. Dan flow stock ni supply ubat untuk patient dekat ward. Macam mana proses flow stock tu berlaku adalah staff nurse akan hantar troli dekat farmasi department, which is FBW, iaitu farmasi bekalan ward. Biasanya staff nurse hantar troli tu pada waktu pagi, and then farmasis atau TRP akan check file untuk print label dan tanpa file ubat apa, berapa kali sehari patient makan. Kenapa kena check files ni? Sebab kadang-kadang doktor dia indent ubat tu, nama ubat dah betul lah, tapi strength obat tu yang salah. That's why farmasi kena check dahulu sebelum masih assistant prepare obat tu dalam troli. Assistant akan prepare obat tu mengikut nama patient, bed patient, dalam troli tu. Dalam troli tu ada box, setiap box tu ada nama patient, ada nama bed patient. Obat yang disupply untuk patient dekat ward ni biasanya guna unit of use system. Kita tidak guna unit of use sebab unit of use system ni untuk 3 hingga 5 hari. Biasanya unit of use ni untuk obat sambung macam tu. Tapi untuk flow stock ni biasanya supply obat tu untuk 24 hours sahaja. Okay, so that's why kita guna unit of dose.
Lepas PPF prepare obat dalam box trolley tu, farmasis akan double check semula untuk tengok strength obat, nama obat, berapa kali sehari patient tu makan. Maksudnya dalam pukul 10 pagi hingga 2 tengah hari, staff nurse akan turun ke farmasi department untuk ambil trolley. Tetapi sebelum staff nurse bawa trolley tu ke ward, staff nurse kena check lagi sekali trolley yang telah siap prepare. Kenapa banyak sangat kena check trolley tu? Sebab kadang-kadang orang terlepas pandang. Contohnya terlepas pandang kepada strength. Contohnya PCM dia ada 3 strength, iaitu 500, 1000 dengan 1500 mg. So contohnya patient tu nama Ali, dia makan PCM 1500 mg, tetapi farmasis prepare 1000 mg saja. So 500 mg lagi tak ada. So strength obat tu salah yang diindent oleh doktor dengan farmasis prepare tak tally. So kalau tak ada masalah dengan obat yang disediakan, staff nurse boleh ambil trolley tu untuk bagi patient makan. Metadol ni obat untuk supply dekat ward isolasi. So ward isolasi ni untuk patient yang ada penyakit berjangkit, TB. Lepas tu untuk patient yang kena dadah pada pukul 8.30 pagi, TRP kena prepare sebab dalam pukul 9 macam tu orang yang in charge untuk bagi metadol tu dekat ward ISO dah kena pergi dah. Pukul 9 tu dah kena pergi kat sana dah. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nurhayati Mista binti Alias. Jadi dalam video ini saya akan cover topik satelit farmasi. Saya akan ceritakan sedikit workflow as trainee dekat farmasi satelit ini based on my own experience. Basically dekat H&NZ ni ada 2 farmasi satelit, satu di tingkat 7 dan satu di tingkat 4. Yang di tingkat 4 ni kita lebih kenali sebagai flow stock. So firstly for the workflow, kita datang pagi-pagi tu kita akan naik ke tingkat 7 dulu dan kita letak bag kat sana. Lepas tu kita akan ambil indent form daripada PPF kat spot siap-siap meja, jadi kita just ambil je. So kita pergi ambil kunci dekat dia punya locker dan kita akan turun ke tingkat 4. Dan form tu atas meja dulu, dan kita akan ambil satu bakul to fill in the order. Biasanya untuk newbie macam kita ni as trainee, kita akan ambil indent form yang paling sikit dulu sebab kita baru je nak kenal kat mana kedudukan ubat-ubat. So untuk melancarkan hari tu, ambillah indent form yang paling sikit dulu. If ubat tu tak ada dekat rak tu, kita tanya dulu PPF sebab biasanya orang akan simpan stok tu kat lain dulu sebab tak muat nak susun dekat rak tu sekali. Kalau tak ada juga ubat tu, kita tulis KIV dulu ataupun ni dekat bahagian catatan indent form. Filling, kita akan bagi tengok list dekat board senarai ward dengan rak dia nombor berapa. So basically setiap ward dah ada dia punya rak dia masing-masing. Contohnya macam ward pediatric rak nombor 13. So ubat-ubat ward pediatric yang kita ambil ni kita akan letak dekat rak nombor 13. Lepas tu dekat indent form tu kita akan tulis nama kita sebagai yang tukang isi. Sebab apa kena tulis nama? Sebabnya nanti akan ada pharmacist in charge yang akan counter check dari ubat-ubat kita ambil ni. So senang dia nak detect siapa yang isi dan kalau ada kesalahan dia akan panggil untuk kita betulkan. So that kita takkan ulang salah yang sama harapnya. Lepas pharmacist dah siap counter check, akan ada PPF yang bertugas untuk nunggu nurse datang collect ubat tu. Kalau ubat dalam peti contohnya macam insulin, kita tak akan letak lagi atas rak tu. Kita akan bagi once nurse tu datang untuk collect ubat tu. Buat yang order obat dalam peti, nurse yang datang tu akan datang sekali bawa dia orang punya ice box dan kita bagi ubat dalam peti tu letak dalam ice box dia orang. So tu saja workflow secara roughnya farmasi satelit tingkat 4. Jadi kesimpulan yang boleh dikatakan satelit tingkat 4 hanya beroperasi pagi sahaja, melainkan petang tu ada stok ubat nak sampai, jadi kita akan bukalah sampai petang tu pun untuk letak stok ubat saja. Lepas dah set kat tingkat 4, kita akan naik ke tingkat 7. So basically dekat tingkat 7 ni dia sama je macam outpatient. Apa yang membezakan dia adalah satelit 7 ni serve medication for discharge patient. Jadi dekat satelit 7 ni sama je tugas PPF. Kita filling, kita top up, kita buat prepare sikit-sikit. Satu pengalaman yang saya rasa best dan dapat sepanjang attach dekat state 7 ni, bila mana saya minta dengan pegawai untuk ikut PRP pergi bedside counselling. Dari situ saya dapat banyak belajar banyak perkara. Kita sendiri dapat tengok yang farmasis ni mendekati patient dalam ward tu. So kadang-kadang patient tu akan jadi lebih selesa dan terbuka untuk cerita dia punya masalah sama ada untuk compliance dengan ubat tu. Arahan berkaitan ubat-ubatan, jadi tak langsung kita boleh dapat tahu dan detect masalah tu. Kita boleh take note apa masalah dia orang dan kita boleh kajilah cari penyelesaiannya pada masa akan datang. Counselling yang saya sempat dengar lah PRP bagi consultation dekat patient, contohnya macam beginner untuk insulin. So PRP ni dia akan terangkan yang insulin ni ada 3 jenis pen, Novopen, Insupen dengan Awastar. So biasanya benda lagi yang dia akan terang adalah tempat mana nak kena cocok, cara nak simpan insulin ni. Kalau misalnya kata patient tu sendiri tidur masa dekat ward tu, so PRP ni akan terangkan dekat dia punya waris. Sebabnya memang biasa sangat waris tu yang akan tolong cocokkan insulin tu dekat patient tu. So ubat yang famous juga untuk concern adalah warfarin. Warfarin ni dalam kategori antikoagulan, dalam kata lain dia ni ubat untuk mencairkan darah. Biasanya patient yang ada warfarin ni akan dibekalkan dengan sebuah buku merah.
Dalam tu dia ada info-info pasal side effect warfarin, makanan apa yang kena kurangkan, makanan apa yang boleh makan macam biasa. Sebabnya orang yang ambil warfarin ni dia tak boleh makan makanan yang tinggi vitamin K sebab dia contraindicate dengan fungsi warfarin tu. So dia menyebabkan efek warfarin tu kurang kalau dia ambil makanan yang tinggi vitamin K. Ini bahasa saja sharing daripada saya. Assalamualaikum, my name is Nurin Nabihah. Ini stand for kompleks rawatan ibu dan bayi. Okey, rawatan yang biasa disediakan kat sini adalah untuk pregnant mother, untuk ibu-ibu yang akan beranak serta untuk baby-baby. Kat situ ada farmasi khas untuk patient dekat Priba ambil ubat. Dalam inpatient punya attachment, kita as student akan ada juga attach dekat situ. Bapak yang sebelum ni, diorang dah cerita pasal tugas-tugas yang diorang buat dekat FW satelit 7 dengan satelit 4. So, saya nak bagi tahu dekat Priba ni, kita akan buat semua tugas tu. Kakak staff farmasi dekat Priba ni akan settlekan 3 tugas lah, iaitu inpatient, flow stock dengan discharge patient. Okay, for the workflow, pagi-pagi kita akan datang farmasi and then kita akan buat flow stock macam dekat satelit 4 and then kita akan buat inpatient macam dekat FBW. Lepas buat inpatient, biasanya akak PPF akan minta tolong kita untuk packing heparin kit. Ni contoh heparin kit. For this picture, ada yang klik tak? Spot the error first. Kalau dekat situ tu adalah nama farmasi. Bagi yang jawab betul tu, tanya. Bila dah packing tu, pastikan check betul-betul lah untuk semua benda. Berbalik kepada heparin kit tadi tu, kita akan packing heparin kit ni untuk 2 tempat, iaitu untuk farmasi Priba dengan ED. Sebab apa kita bagi juga dekat ED ni? Sebab ED dibuka selama 24 jam. Tapi Priba hanya dibuka untuk waktu bekerja sahaja. Jadi, patient yang discharge selepas waktu bekerja akan ambil dekat ED. Around pukul 10 hingga pukul 11 macam tu, biasanya PRP ataupun pegawai akan naik di setiap aras ward-ward untuk bagi kaunseling heparin. Heparin ni adalah ubat cair darah yang mana kebiasaannya diberi kepada pasien yang beranak caesar ataupun pasien yang mempunyai BMI lebih daripada 30. Kadang ada je ibu yang mengandung yang cocok heparin ni. Contohnya macam stroke patients. Ada juga yang akan mempersoalkan, boleh ke ibu yang breastfeeding guna heparin? Boleh ke pregnant mother cocok heparin? Jawapannya, boleh. Sebab heparin dia tak masuk dekat placenta dan heparin tak masuk dekat susu. Semasa heparin counselling, apa je yang farmasis akan bagi tahu? Dia orang akan bagi tahu apa tujuan heparin ni diberi. Sebab untuk mengelakkan pembekuan darah pada vena kaki dengan paru-paru. And untuk siapa kita bagi heparin ni? Untuk pasien yang beranak caesar ataupun pregnant patient yang ada BMI more than 30 and patient yang stay ward more than 3 days. Diorang akan bagi tahu cara suntik, jarum mana yang kita gunakan untuk keluarkan obat daripada botol tu ataupun jarum mana yang kita gunakan untuk cocok pada kulit. And risiko kalau tak guna heparin ni and also side effect heparin lah lepas guna. Menghampiri waktu rehat tengah hari, kita akan duduk dekat farmasi satelit. Masa tu kita akan filling prescription untuk discharge patient. Ada 3 jenis ubat yang biasa kita akan filling dekat sini, iaitu ubat tahan sakit, contohnya macam mefenamic acid, obat luka, acryflavin dengan obat pusat bayi iaitu Coxspirit. Dan ubat yang saya sebut ni biasanya diberi untuk pasien yang beranak biasa. Untuk pasien yang beranak caesar, ubat yang sama juga yang biasa kita akan filling, cuma tambah heparin kit and alkohol. Alkohol tu diberi untuk swab sebelum cocok heparin. Rehat biasanya kita akan berada dekat farmasi satelit. Kalau rajin, bolehlah try ikut akak PRP untuk bedside dispensing. Why ada bedside dispensing ni? Diorang kan boleh ambil dekat kaunter. Sebabnya adalah tujuan bedside dispensing ni ada untuk memudahkan pasien. Kiranya pasien tak perlulah datang kaunter untuk ambil ubat. Also dekat farmasi satelit ni kita boleh duduk dekat kaunter, kita boleh bagi number untuk pasien yang datang. Masa ni lah kita boleh belajar untuk communicate well dengan pasien. Kita boleh tanya nama diorang and then ward diorang dekat mana. Kita boleh tengoklah dekat kad diorang tu, maklumat yang diorang bagi tu tally tak dengan kad diorang. So kesimpulannya, banyak benda sebenarnya yang boleh kita belajar daripada inpatient ni. Actually setiap department ada dia punya key pembelajaran tu. Jadi ambillah pengalaman dan cubalah belajar sebanyak yang mungkin daripada setiap department yang anda duduki. So pesan kami as seniors, jaga tingkah laku dan adab, tak kira dengan sesiapa pun, dengan pegawai ke, dengan PPF ke, even dengan group mate kita sendiri, sebab kita bawa nama UiTM tu dan memang orang akan perhatikan kita. Dan satu lagi, jangan malu untuk bertanya sebab memang kita tak tahu lagi benda tu. Kita baru je nak masuk department tu, kita baru nak belajar macam mana dia punya workflow. So jangan malu nak tanya. Prepare yourself mental and physically, sebab basically memang akan penat, tapi sebenarnya itu semua pengalaman yang best. So saya mewakili rakan-rakan saya yang lain mengucapkan good luck lah kepada junior-junior yang bakal intern tak lama lagi, insyaAllah. So kami harap korang dapat intern dengan baik, lancar dan dapat sempurnakan intern korang dengan jayanya. So salam sayang daripada kami semua. Harap sharing dapat bantu korang sedikit sebanyak lah untuk intern, terutamanya yang bakal intern di Haitian Enzyme. Assalamualaikum, bye bye.